Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, dua option ya untuk euro US dollar ni. Yang pertama, option ini. Sekiranya dia turun daripada semasa. Jadi sekiranya option ini dia tak naik lagi, dia turun daripada semasa, ini adalah entry dia. Ini adalah entry dia. Jadi ini stop loss dia 28 pip. Jadi anda masukkan, kalau anda punya risk dalam kes kita $35 satu entry ya. Kita akan ambil 100 ke $35 tu dan stop loss dia 28 pip euro USD 12.5. Saya akan letakkan dua position. 6.25 kepada entry berkenaan tadi. Kalau dia tak buat high. Ini dalam 1 2 3 jam lagi ya. Tak payah nak ni 6.25 6.25 faham? Ni euro US dollar buy limit 6.25. Dia ada dua. Kenapa 6.25? Kita akan pecahkan entry kita kepada dua. Sekejap saya letak 1.1945 1.17 1.2072. Okey. Dan kita letak satu lagi 1.1917 1.19 okey. Satu ni kita akan ambil TP dia dekat ni cancel take profit dekat 50%. Ini kita batalkan TP dia pada ni 50%. Itu provided bahawa price balik daripada semasa. Dia tak ada buat higher high yang baru. Faham? Kalau dia buat higher high baru ni dah sebanyak 17.50 sen. Jadi 2 kali 2 $35. Okey. Jadi kalau dia naik direct dan break out kat sini, ini second choice anda. Ini akan jadi wave 2. Ini akan jadi macam ni. Anda trade kalau dia break 4-5. Dia sebab itu jangan risau terlepas entry. Ada je cara entry. 1 2 3 kita enter. Mesti 5 jangan 3. Kalau 3 demam kan. 3 5 ke bawah. Demam. Faham? Boleh Ustaz? Fikri? Zaki? Boleh Anda tunggu breakout 5. Tunggu 3. Jangan tak breakout. Tak breakout pingsan. Dia kena breakout. Anda tunggu 3, Anda long. Tu baru trend. Low, high, high, low, high, high. Sekarang ni, ini view kita. Dia tak breakout lagi. Kalau dia breakout, letakkan alert. Letakkan alert atas ni. Letakkan alert atas ni. Kalau dia breakout atas tu, letak alert. Simple je. Kalau dia breakout atas ni, kita batalkan order kita tadi. Kita tunggu dia buat 5. Letakkan alert satu lagi. Kira lot size jangan tukar je. Jangan tukar entry. Lot size tu dikira. Simple? Tak ada cerita terlepas. Dia sentiasa ada. Market tak bagi, kita tak trade. Simple. Okey, ini untuk AUD tak ada. Okey, kita tengok kepada gold. Gold. Tu saya kata hari tu mana Bang Syukri. Bang Syukri belanja kita nasi kandar nanti Fikri. Kan? Jangan, bagi mereka yang dah enter, hold. Kalau dia buat 3 wave, kita long. 1 2 kita dah ada incomplete sequence. Ni dah ada. Nampak? 1 2. Kita tengah break. Nampak ni? Kita tengah break 1 2 3 4 5. Tak kisah apa saya tandakan kat sini.
Bang Syukri lah, Bang Syukur. Saya baru sembang dengan Syukri tadi. Itu yang teringat Syukri. Okey, tak kisah apa saya tandakan kat sini ya. Kalau anda nampak dia breakout 5, 1, 2, 3 anda long. Tak kisah apa saya tandakan kat sini. Boleh? Kalau dia breakout 5 wave, 1, 2, 3 kita cari. Tak kisah dia rupa, asalkan nampak 3 wave jelas anda dapat tarik Fibo masuk. Kalau dia buat besar, itu adalah 1, 2. Kalau betul dolar lemah, ini akan buat wave 2. Kalau anda berjaya tangkap dia tak kembali dah. Kalau itu berlaku. Kalau tak, dia seperti apa saya tandakan. Apa pun selepas 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 long. Itu je. Tak ada pelik-pelik, tak ada jurus rahsia. Mana Galih hari ni? Galih masih beratur beli nasi kandar. Okey? Tak kisah apa. Kalau dia ada 3 wave long, ada incomplete sequence. Itu je. Bang Syukur raya awal. Okey, itu gold. Silver sama. Silver pun dah breakout. 5 wave kan nampak? 1, 2, 3, 4. Satu lagi high. 3 wave long. Dia dah makan lemang lepas subuh tadi. Ustaz, dia punya rayawan lepas subuh tadi dia makan lemang. Dahsyat tak dahsyat. Itu baru rayawan. Boleh naik van kerenda. Okey, minyak ingat kontrak ni nak expired. So minggu depan saya akan buat kontrak bulan lain. Ni untuk minyak, anda tak trade dia semasa. Anda tak trade dia. Ini dalam flat. Ini dalam zigzag nak habis. Okey, minyak, copper pun sama, tak ada, anda tak trade dia pada semasa. Ini tak ada high, tak ada low, sideway market, tak ada apa-apa. Okey, Euro AUD. Ini tengah buat wave 2 ke bawah ni. Euro AUD. Okey, Euro GBP ni interesting. Euro GBP, kalau dia buat benda ni 1, 2, 3, 4, 5 seperti kita ceritakan semalam. 1, 2, 3 anda long. Sini Euro GBP. Saya letakkan Euro GBP, saya tulis di dalam tu. Euro GBP. Saya letakkan, faham apa maksud dia? Euro GBP. Okey. Kalau dia buat 1, 2, 3, kita long. Ini breakout 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah buat wave 3. Kalau dia sikit dia 5, 1, 2, 3, kita long. Bermaksud ini adalah wave 1. Ini macam ni. 1, 2, balik kepada lukisan asal kita. Faham? 3, 4, dan kita tengah tunggu wave 5. Wave 5. Okey, jadi 1, 2 anda long. Breakout 5 wave. Boleh? Jadi kita akan tunggu untuk wave 2 ni. GBP AUD masih ke bawah. Ini tak ada. Ini bagi mereka yang trade very low time frame, anda dah masuk kat sini untuk short. Tapi tak ada. GBP NZD pun sama. Ini either ini 5. Tengok dia tak nampak. Ini masih terus. Tapi cerita dia, kita dah ada divergence. Semua ni.
Okay. Kalau dia breakout 5 wave ketara selepas pullback, 5 wave ketara, 3 wave anda boleh short. Tak perlu Zul kata dia ke atas lagi. Tak. Ini tak perlu pun dia ke atas. Itu dah WXYXZ. Itu tak perlu pun dia buat ke atas. Dia boleh terus turun. Dia boleh terus turun. WXYXZ. Tak perlu. Ya, kalau ini breakout daripada X ni, kalau ni breakout, dolar tak ada dah ke atas. AU ke atas, EU ke atas, gold ke atas. Faham? Tak ada dah. Tak ada dah. Dolar tak ada. Dolar habis. Ya, kalau ini break. Okey. Ada soalan untuk market? Saya sentuh banyak benda ni, terutamanya bila kita cerita pasal market dynamic. Sebab apa saya ceritakan kepada anda market dynamic? Saya bukan cerita pasal elliott wave. Elliott wave tu cuma papan tanda kat mana. Yang saya ceritakan kepada anda ni adalah market dynamic. Apa yang kita jangka semasa? Apa yang kita jangka semasa? Pada semasa chart masih lagi menunjukkan benda ini, pada semasa. Tapi dah dekat-dekat dah. Kita ada NZD US dollar, AUD US dollar kan Rosan? Dah dekat-dekat dah kan? Ya, untuk capai 1618. Ini alternatif, ini kat chart. Ini apa dekat chart semasa? Ini apa yang kita ada dekat chart semasa, di mana indeks tengah extend. Okey, tengah extend dan dijangka buat 4545. Ya, maksudnya indeks tengah ke atas and dijangka akan buat sideways. Itu indeks. Itu yang view semasa. Okey. Dolar dijangka sedang masih lagi buat WXY ini. Dia tengah buat benda ni. Ya, dan dijangka akan ada buat satu lagi ke atas sebelum dia jatuh. Ya, ini dolar. Bermaksud ini adalah sideways ke atas. Ini sideways ke atas. Untuk dolar. Ya, I'm talking about H4. H1 ke bawah. Untuk yen pada waktu ni sama dengan pergerakan US dollar, iaitu sideways. The only winner pada waktu ni adalah indeks. Okey, tapi cerita dia, kalau kita tengok lebih detail, dekat H1, anda dah nampak tanda-tanda untuk dia reverse. Ya, apa tanda-tanda dia? AU dengan NU, dia punya 5 wave, lepas tu 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3, dan kalau dia sampai 1618 ni. Kalau itu berlaku Roslan, that's it. Ini semua saya akan tukar kepada alternatif 2. Alternatif 2 adalah US dollar, dia dah buat 1 dan 2 ni dah lengkap. Dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Kita cuma tunggu incomplete sequence. Bukan kita cuma tunggu. Kita dah masuk pun untuk euro US dollar tu. Kita dah masuk pun. Kalau ini breakout ke atas, kita tukar kepada 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Boleh? Ini nampaknya breakout ke atas. Breakout ke atas tak apa. 5, 3 kita masuk. Itu je. Itu view semasa. Kalau AU, NU semua breakout 1618, Euro USD terus naik ke atas, tak ada dah dolar ke bawah ni. Banyak saya akan kena lukis hujung minggu ni ya. Malam ni cerita dia. Dia dalam trading anda kena ambil aggressive view. Dalam trading, kalau anda tak ambil agresif, kalau anda cuma pure Elliott wave, anda akan banyak terlepas entry, tahu tak? Kita akan ambil agresif. Jadi saya akan masuk yang kecil dulu Lepas tu kita tengok. Dah dekat-dekat, semua dah dekat-dekat ni. Tapi belum dibuktikan oleh chart. Tapi asalkan ada incomplete sequence, kita masuk. Masa ni kalau kita silap, kita akan kena stop loss banyak.
Ingat tahun lepas, bulan 8, bila market start sideways kan, kita tunggu dia habis kan. Pada waktu tu, 3711 tak perform. Mula market trading balik, dia king balik. Itu je. Kalau ini berlaku, yen pair akan ke atas. Tak ada dah ke bawah. AJ tak ada ke bawah, NJ tak ada ke bawah, lain tak ada ke bawah. Indeks akan meneruskan ke atas. Ni aggressive view dia. Ini alternatif 2 dia. Chart ni semua dah ada, cumanya saya kena transfer daripada lain lah, bukan trading view. Chart ni semua dah ada, cumanya saya copy balik lah, ini second view. Kalau anda very konservatif, wave ketiga, alternatif ketiga, kita jangka ini meneruskan ke atas dan dolar berubah arah. Itu lain view. Dan yen pair jatuh, indeks jatuh. Nampak? Ini semua adalah apa yang dimasukkan dalam market dynamic, ya, di mana kita melihat kepada struktur pasaran untuk menceritakan pasaran. What is the best way untuk cerita pasaran? Kita tak dapat cerita, US menamatkan perang di Afghanistan, panggil balik askar dia. Aku nak buy ke sell? Yes, kita boleh gunakan itu untuk kepada overall view. Tapi anda nak trade, anda kena tengok chart. You don't sampai, anda tak mencapai anda punya objektif dagangan menerusi entry tau. Tak. Anda gunakan kaedah entry dan anda gabungkan dia bersama dengan position sizing model. Rahsia untuk capai objektif anda, position sizing model, bukannya entry. Faham tak? Entry cuma kepada satu sistem yang anda buat berulang. Ya. Jadi dalam sebagai retail trader, trade trend. Anda tak tahu kat mana, saya nampak soalan tadi kan, tanya mana pucuk, mana akar, mana peak, mana throw kan. Kat mana, kita tak tahu tau. Kita tak tahu. Kita dapat menyatakan keadaan tu dah wujud untuk market jatuh. Contohnya, menyatakan bahawa sekarang ni itu dah ada divergence. Kita nampak volume makin rendah, menghampiri satu resistance. Tapi kita tak tahu trend dia boleh extend. Kita cuma boleh tahu itu adalah peak or throw selepas benda macam ni berlaku. Selepas contohnya benda macam ni berlaku. Ya. Bila anda ada kenaikan, anda tahu bahawa ini adalah peak. Cuma, ya, kaedah pertama yang biasa kita dengar kalau orang guna support resistance adalah benda ni. Okey, dia break. Ini adalah tanda untuk dia reverse. Saya tak guna kaedah ni. Saya guna kaedah ni, tapi saya tambah benda dia. Macam mana, Ruslan? Kita tambah benda dia dengan menyatakan bahawa ini satu reversal yang lebih besar, bukan reversal, correction yang lebih besar kalau ini lebih 1618. Dan kalau kita tamatkan dia 45 dan ini jadi A, B dan C, bila kita tarik Fibo dia, ini akan menyatakan kepada anda something is wrong. Bila anda tarik Fibo dia, 100% dia, katalah kita ada invalidation kat sini kan, 100% C dia bawah daripada invalidation. Itu bagi amaran kepada anda bahawa ini adalah peak and sedang membuat baru punya throw. Ini sedang jatuh lagi, pertukaran trend. Faham? Bila anda tarik Fibo extension dan C dia bawah daripada ni,
apa yang kita nak buat kalau keadaan ini berlaku? Kalau keadaan ini berlaku, kalau 5 wave breakout A ada incomplete sequence, anda short daripada situ. Anda short kat 2 ni. Anda short kat 2 ni. Bila keadaan itu berlaku. Ini mungkin adalah 1, ini mungkin adalah 2. Andai keadaan ini berlaku, barulah kita dapat katakan peak to confirm. Anda takkan tahu peak dengan throw sampailah market tu menunjukkan keadaan ini. Dan benda macam ni lah yang saya gunakan dalam market dynamic. Benda macam ni lah saya gunakan, benda asas ini saja. High low, high low, high low kan. Kita bagi nombor dia, kita bagi abjad dia dengan menggunakan hukum elliott wave. Level-level Fibonacci tu untuk kita tahu kat mana kita boleh masuk lagi ke tak, trend tu dah habis ke tak, trend tu pergi lagi ke tak. Itu je. Kalau kita nampak dollar pair, kita nampak AU tadi, NU tadi breakout 1618, anda tak jangka dollar pair lain jatuh. Tak dapat. Anda akan jangka, oh ini katalah macam AU, NU kan. Mana dia? Okey, katalah ini break 1618. Ini break 1618. Buat pergerakan macam ni. Dia buat pergerakan macam ni. 3 4 5. Okey, kalau ini 5, kita masih ada ampun lagi. Masih ada ampun lagi ya. Sebabnya ini boleh jadi A, B dan C. Lepas tu dia buat 1, 2, 3, 4, 5 yang tak break high dekat sini. Tapi apa pun, kalau satu kat sini naik ke atas macam ni. Faham? Kalau satu kat sini, 1, 2, 3, 4, 5 break up sini, 1, 2, 3 kita long. Itu je. Kita long. Sebab asalkan dia break 1618. Asalkan dia break 1618. Kalau dia tak break, jangan. Dia habis macam ni, turun bawah. Anda akan trade breakout tu apabila 1618 berlaku. Kalau tak ada, anda tak break. Kalau ini fasa korektif, anda jangka ini X. Kalau tak ada 1618, anda tak trade dia. Itu cara dia. Filter-filter yang kita gunakan lah. Saya gunakan benda-benda ni je. Dan saya cari incomplete structure, di mana di sini yang berlakunya 5 wave. Sini boleh 3 wave, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3. Tapi syarat dia yang ini kena 5 wave dan dia tak complete lagi. Sebab kalau dia tak complete lagi, sini ini 3 wave, ini W, ini X, ini A, 1, 2, 3 B, kita jangka sini 5 wave C. Itu je. Kalau ini break, anda boleh trade B ni, biarpun dia W, X dan Y. Bayangkan kalau benda ni adalah weekly chart. Tak ke besar dia? Orang selalu tengok ni tak dapat bang. Saya tahu ramai yang purist untuk elliott wave tak boleh. Ni korektif, kita tengok atas ni untuk sell. Tak. Zaman ini untuk trend bagi ni, trend boleh dibentuk dalam 3 wave. Dia tak semestinya 5 wave. Zaman ni punya elliott wave. Yang anda 5 wave yang elliott wave tu, itu tahun 30-an. Tahun ni tahun 2021. Dah nak raya dah. Lagi berapa hari Fikri? Kalau masa kecil kita ingat dah kan.
Ini puasa ke berapa? 4 ke 5 ini. Anda dah kira lagi 17 hari raya kan. Kalau dapat duit RM1 satu hari kalau puasa. Jadi apa cerita dia? Tak perlu 5 wave, 3 wave ni anda boleh trade. Biar pun anda jangka sini 3 wave. Kalau ini W, X dan anda jangka sini 3 wave. Kalau ini breakout 5, sini akan ada 5. Jadi 3 ni anda boleh trade untuk long. Itu je. Cara nak masuk dia, second structure adalah kepada structure momentum. Jadi kalau anda nampak AUD dengan NU tadi buat 1618 puasa 4. Kau kira mana? Bagus. Lagi berapa hari raya? Tempat wajib pergi, nak pergi Sogo. Dah 2 tahun, berapa tahun tak pergi. InsyaAllah jalan-jalan. Okey. Kalau AUD NZD dan NZD US dollar sampai 1618, anda jangkalah EU, GU ke mana? Anda tak dapat jangka untuk EU, NU mana kita. Ni kalau ini buat 1618, ni buat 1618. Ni tak suka pakai ni. Okey, buat 1618. Anda tak dapat jangka untuk GU ni ke bawah. Anda tak dapat jangka benda ni. Anda akan lukis dia ke atas lagi. Ini mungkin adalah X. Faham? Kalau ini tak break out. Ini tak break. Anda akan jangka macam ni. W, X, Y. Boleh? Ataupun A, B dan C. Boleh? Anda akan jangka ini X. Faham maksud saya? Anda tak dapat jangka ini ke bawah. Itu kesan-kesan dia kepada wave sequence. Anda tak dapat jangka ini habis macam ni. Anda tak dapat jangka ini habis kat sini. B kat sini. Tak dapat. Anda akan jangka ini adalah ini akan extend lagi. Ini akan extend lagi. Sebagai dalam B. Maksudnya macam ni. Kita akan extend lagi benda ni ke atas. Itu dia. Ini B ni boleh jauh lagi tau. Kalau dia break sini tak ada apa. Dia kena break sini. Kalau mana-mana dollar pair yang break out atas ni dah buat higher high baru, dan kita katakan memang confirm dah. Tak ada dah dollar kuat. Faham? Kalau mana-mana GU ke, EU ke, NU ke, AU ke, UCAD ke yang buat higher high baru, dan tak ada dah dollar kuat. Tak ada. Ingat tak apa benda yang first sekali buat menunjukkan dolar lemah? Apa instrumen yang ada higher high ataupun lower low against dollar? Menunjukkan dolar lemah. Ingat tak ni? Ni. Dia sahaja ada structure lower low. Dia. Yang lain tak ada. Tak ada higher high. Ni higher high. Ni ada higher high. Pada structure yang sama tak ada lah. Itulah benda dia. Semua kait. Semua berkait. Jadi kalau itu je. Dia satu market. Anda tak dapat buat lain. Dia satu. Semua satu. Instrumen apa kita nak tahu. Jadi benda-benda ni je. Inilah market dynamic. Orang tanya macam mana nak buat market dynamic kan. Anda tengok dalam kumpulan dia. Jadi kalau anda tengok kat sini dan AU, NU, EU, GU ni semua break 1618 dan buat higher high baru ke, jadi anda tahu dolar lemah.
kalau dolar pair lemah, AU lemah, AJ anda rasa ke mana? Kita tahu AUD JPY, AUD US dollar, struktur dia tak jauh. Struktur dia tak jauh. Ni. AUD ni tak jauh. AUD US dollar dan AUD JPY, kita tahu struktur dia tak jauh. Dia tak akan sama 111 pip. Dia tak akan sama 111 pip. Tapi kita tahu dia punya perjalanan lebih kurang. Dia punya perjalanan lebih kurang. Boleh? Dia tak akan 111 tapi arah dia sama. Nampak? Dia takkan satu-satu semua ngam, tapi kalau kita kata ini ke atas, kita tak dapat katakan ini ke bawah. Itu je kan. Jadi kalau kita tahu ini ke atas, mana tadi? Mana kita guna tadi? Ni. Kalau kita kata ini dah ada momentum sikun. Itu dia. Anda cuba cari bila berlakunya, bila ini untuk anda analisa, dan anda carilah benda-benda yang menyokong untuk anda nak, contohnya macam ni. Ni kalau kita katakan dolar ni ke bawah dah. Jadi kita tahu yen pun akan sideways ke bawah. Yen pun akan sideways ke bawah. Kalau kita nak tengok UJ bergerak ke bawah disebabkan oleh kelemahan US dollar, maksudnya indeks akan ke atas tapi indeks tak rally. Dia naik ke atas tapi dia akan buat 45-45. Itu yang kita nampak sekarang. Jadi kalau itu berlaku, itu kita dalam fixed dynamic dengan dollar weakness. Kalau ini tak sampai 1618 tadi, lepas tu jatuh, kita masih ada dollar punya ni, indeks masih ke atas. Yen sideways ke atas, maksudnya yen pair jatuh. Yen pair jatuh. Itu adalah dollar dynamic. Itu contoh dia. Okey. Jadi salah satu daripada tiga ni kena sideways. US dollar ke, yen ke, equity index ke, kena sideways. Dan lihat kepada kumpulan dia. Mana-mana ahli kumpulan dia, mana satu yang penting? Semua ni penting. Asalkan dia berada pada titik teknikal dia. Titik teknikal. Tak payah lukis itu. Anda cuma lukis bila ada breakout, anda letakkan Fibo. Anda guna Fibo. Cukup. Lebih boleh cukup. Letakkan blue box. Penuh lah blue box dekat cat. Itu je. Anda tengok, lepas tu kalau dah rajin, anda lukis lah edit wave. Kalau dia 1618, wave 3. Itu je. Di sinilah saya menggunakan kepada cerita correlation ni. Pasaran itu adalah satu kita ada first degree dimension. Pasaran tetap. Biasanya kita nampak bila indeks komoditi bergerak dalam arah yang sama. Indeks komoditi, dollar pair, euro US dollar naik, euro JPY naik, indeks naik, komoditi naik. Itu adalah lazim dalam pasaran. Tapi bila kita nampak pergerakan yang tak kena, luar tabi'i, Japanese yen, indeks naik, yen pair jatuh. Ada malam tadi, contohnya kan, indeks naik, EJ jatuh. Ada. Jadi benda-benda macam ni anda tahu, ini salah satu akan giveaway. Sama ada indeks jatuh ataupun EJ pecut ikut balik. Ataupun pasangan dolar dan komoditi bergerak songsang dengan indeks. Itu something wrong. Bila anda nampak EU jatuh, AU jatuh, copper jatuh, tapi indeks naik. Anda tunggu.
Ada tunggu kalau ada incomplete sequence, ada trade. Benda ni je. Apa yang anda buat, try. Saya nak tukar tahun depan. Kat belakang saya, kita akan ada electronic board. Kat belakang saya tu nanti. Ya. Jadi saya akan letakkan contohnya, ini adalah untuk semasa indeks. Adakah dia dalam first degree correlation? Kalau berlaku second degree dimension, itu kita akan cari. Boleh trade ke tak? Okay. First degree, arah sama, lekuk sama. Second degree, sama lekuk, arah bertentangan. Jadi gunakanlah benda-benda ni. Ini perkara lazim dalam market. Bila kita nampak US dollar kukuh, Australia dollar akan lemah, NZD lemah, CAD lemah, Euro lemah, CHF, GBP biasa, JPY biasa. Dia tak berapa terkesan. Tapi bila US dollar lemah, hero pertama Euro. Ini sekejap je. Lepas tu dia akan songsang balik. Ni, ya. Ni tahun depan Wan. Belum. Akan ada saya akan buat akan something lah saya nak buat. Di mana bila ni dekat skrin saya kita akan ada satu macam sticky, ya. Ni adalah untuk kepada apa potensi, apa instrumen potensi. I'm trying untuk cater kepada mereka yang shorter term, mereka yang nak intraday, mereka yang nak scalping kan. So ramai ingat benda ni macam mana nak guna untuk scalping, Bat tengah cari kan. Dia sama je, cuma kita pergi lower time frame je, itu je. Dan kepada structure market, cuma time frame kecil. Okay. Ni tahun depan. Table ni print out, table ni akan banyak membantu anda. Serius table ni, ya. Dan ingat, benda biasa, US dollar lemah, masa tu kita ada negatif US dollar dynamic. Masa tu biasanya kita dalam fixed dynamic. Japanese yen lemah, dua, sama ada fixed dynamic ataupun index dynamic. Indeks lemah cuma satu masa je, yen dynamic. Sebab itu kita nampak market yang paling trending adalah pasaran saham. Bila anda nampak saham, contohnya kita nampak US 500, ya. Bila ini tengah trending, okey, kita akan nampak ini apa ni, H1. Kita tak kisahlah mana-mana time frame, ya. Kita nampak, okey, kita nampak yen pair naik. Kita ambil lah, ya. Tapi ada masanya nampak yen pair jatuh. Tapi Zul kata indeks tak boleh kuat. Tak. Indeks cuma jatuh bila yen kuat. Yang ini bukan yen kuat. Yang ini anda tengok pada waktu ini, anda tengok AU jatuh. Yang ini pada waktu ini, nampak? Yang ini. Maksudnya ini bukannya ni dolar tengah kuat. Kalau dolar kuat, Australia dollar lemah. Jadi nampak tak bila orang kata, oh, indeks naik, yen pair akan naik. Jangan. Anda tak dapat ambil satu-satu. Anda kena ambil 3 benda. Nampak tak kat situ, Wan? Fikri, Roslan, nampak? Dia tak semestinya, oh, indeks tengah naik ni, yen pair buy. Tak. Anda kena tengok yen pair apa. Anda kena tengok 3 benda. Dia tak dapat cuma tengok indeks yen pair. Anda kena tengok, masukkan faktor US dollar kat situ. Terangkan kepada saya, kenapa kalau indeks naik, yen pair kena naik. Mana ada? Ni jatuh.
Kan? Selalu dengar kan Wimon? Orang kata kan, yen pair indeks naik, yen pair kena buy. Apanya dia berjunam. Nampak? Ini dekat cat. Kita tak dapat nak bohong sebab benda tu dekat cat. Anda tak dapat nak sembang kiri kanan tau. Benda tu dekat cat. Kena tengok dekat, anda kena tengok 3 faktor. Jangan lupa faktor US dollar. Jangan cuma indeks naik, yen pair naik. Yen pair naik. Tak. Ya. Anda kena tengok dolar. Kita tengok dolar indeks. Ya. Satu lagi masukkan kat sini. Anda tengok dolar indeks pada waktu ni. Dolar indeks mencapai pada waktu tu. Sampailah dolar indeks mencapai okey. Ni adalah dolar indeks. Mana dia punya? Okey, pada waktu ni dolar indeks naik pada waktu ni. Ni. Sebab itulah Australian dollar tu lemah. Yes. Paling simple dia tengok USD JPY. Itu sebab itu setiap mereka yang trade currency, chart ini anda kena ada tau. Kalau ada cuma nak lukis satu je elliott wave, lukis UJ. Kalau anda nak lukis satu je, saya tak nak lukis benda lain bang, saya tak ada masa. Tobat saya nak buat elliott wave ni, susah sangat. Kalau boleh, saya nak lukis satu je. UJ. Chart saya ada. Ambil daripada weekly ni, ada lukis UJ je. Lain tak payah. Ini pair yang paling penting dalam market. Exactly, Wimon. Ini pair yang paling penting. Kalau anda tak nak lukis benda lain, anda cuma nak guna Fibo saja benda lain, anda lukis satu je wave, anda lukis ini. Anda lukis ini. Ya. Anda lukis ini. Jadi anda tengoklah, kalau ini jatuh, anda tengok dolar indeks. Anda tengok je. Kalau ini jatuh, dolar indeks jatuh, oh ini bukan yen kuat. Indeks boleh naik. Kalau itu berlaku nak buat apa? AU tu buy. AU tu buy. JPY jangan buy. AJ jangan buy. Anda buy AU kalau ada incomplete sequence. NU tu buy. UCAD tu sell. Ada try untuk trade dollar pair. Kalau anda nampak sebabnya, kalau indeks naik, UJ, kalau indeks dynamic, indeks naik, UJ kena naik. Kalau kita fix dynamic, indeks naik, UJ tak perlu naik. UJ boleh jatuh. Tapi yen pair lain naik. Tapi tak selaju dollar pair. Itu fix dynamic. Sebab itu kalau nak lukis ini je. Tak payah lukis lain. Lukis ini je. Kalau malas nak lukis lain. Ataupun memang tak ada masa. Lukis yen UJ je. Anda belajar betul-betul lukis UJ je. Mana siapa nama tadi? Rizwan. Kalau nak lukis UJ je. Lain tak ada masa. Lukis ni. Ni penting. Lepas tu yang lain-lain anda tengok. Macam ni kan. Ini turun. Anda tengok dolar indeks. Tengok dolar indeks pun turun. Okey, dolar lemah. Kalau ada incomplete sequence dekat euro ke, dekat apa ke, anda trade. Itu je. Anda nampak ada momentum sequence, anda trade. Itu dolar lemah. Yen kuat tak? Tak dapat nak kata yen kuat. Ini ke atas. Jadi, apa yang sideways pada waktu ni? Yen. Ini ke atas. Nampak? Dolar dynamic. Negatif dolar dynamic. Ini negatif dolar dynamic dalam fixed dynamic. Yen ke mana? Yen sideways. Yen pair ke mana? Yen pair kita expect dia akan naik. Yen pair kita expect dia akan naik. Selepas mencapai satu support. Yen pair kita expect dia naik. Itu je. Anda tengok kalau ada incomplete sequence apa semua, ada trade. Tapi yen pair tak selaju
$2 lebih. Itulah benda-benda ni, satu. Semua dia satu cerita. Anda masuklah ringgit Malaysia kat situ, Anda masuklah telekom kat situ, Anda masuklah harga minyak. Semua sama je cerita je. It's one market, konsep one market. Structure. Kita explain market menggunakan structure. Dia ada faktor fundamental dia, faktor sentimen dia. Tapi kita gunakan sifat dia, sifat mata wang, peranan mata wang, peranan instrumen tu. Ada lagi pecahan benda ni. Saya tak masukkan lagi contohnya untuk ETF, saya tak masukkan lagi untuk kripto. Ni something yang sebab dua ni tak ada dekat XM. Ini dua tak ada dekat XM. Kalau ada, saya dah letakkan. Faham? Kalau ada, saya dah letakkan chart dia. InsyaAllah tahun depan, mana tahu, kalau anda request, anda request kepada XM, Wan, Rizwan, Fikri, Wimon, bagi kepada account manager, ketahui siapa account manager anda, bagi tahu mereka kan. Saya bagi tahu kepada management kan, saya nak trade crypto tapi saya nak kat XM. Bagi tahu dia orang. Kalau cukup request, dia orang akan kata, okey memang tak ada, masa ni kita tak ada. Bagi tahu saya nak request dia, bagi tahu kepada management. Kalau cukup yang macam tu, kalau cukup mungkin dia akan bagi. Anda tak tahu, anda tak cuba, anda tak tahu. Exercise your right sebagai customer. Bagi tahu. Bagi tahu kepada pihak XM. Baru kalau semua senyap saya nak trade ETF, bagi tahu. Tak apa, share account lah. Kalau ada benda ni, chart dia sedia. Chart semua ni sedia. Anda tahu saya buat GDX kan? GDXJ, GDX, semua ada. SIL, anda tahu saya ada kan macam tu. Cumanya saya tak kongsikan sebab kita buat sesi kita dekat XM. Jadi saya tak kongsikan chart-chart ni. Anda tahu saya ada chart tu. Lukis cukup. Bukan kat TradingView. Kalau cukup ada ni, saya letakkan chart-chart ni dalam ni. Tugas dia anda bagi tahu kepada akaun. Hari Isnin, Wimon, hari Isnin bangun pagi, kerja pertama call account manager kat XM. Saya nak request XM bagi tahu. Dia orang akan bagi tahu kan? Tak ada. Ya memang tak ada. Saya nak request sahaja. Complete tu kan. Tapi saya tak dapat request. Anda request. Kalau cukup orang request, dia akan bagi. Kalau cukup dia nampak ramai lah. Ya. Cerita dia kalau senang kita punya kerja kan. Kita nak jaga portfolio senang. Anda, ini projek kita tahun depan Fikri. Anda yang push. Ingat kita nak buat portfolio.